أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Oh, jangan kosong. I sejuk. Ya, ayat putih. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat sama-sama kita berhimpun, bertemu di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini Allah Azza wa Jalla hitung sebagai amal saleh. Kita berharap dengannya kita mendapat rahmat dan ridha. Dengan rahmat tersebut kita berharap Allah satukan kita di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim sebagaimana biasa, marilah kita melakukan pemanasan lidah dengan kita mengucapkan dan membacakan urutan huruf hijaiyah semisal yang terdapat di dalam buku ini pada muka surat yang ke-32. Jadi kita bacakan bersama-sama alif sampai ya. Saya bacakan, kita ikut sama menyebutnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, jadi alif sampai ya ini dia adalah huruf hijaiyah. Pada pertemuan yang sudah kita dah bahas alif sampai ra. Semua dah habis dah. Dah bahas semua dah. Cuma kita buat ulangan hari ini pada kolom yang kedua, zai sampai fa. Jom sama-sama kita pelajari dan kita buat ulang kaji berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf daripada huruf zai sampailah kepada huruf fa, kolom yang kedua tu. Jadi huruf zai ni, apa tu? Kolom ketiga. Dua dah settle lah. Baik, kita pergi kepada kolom yang ketiga, iaitu huruf qaf sampai kepada huruf ya. Jadi huruf qaf dia keluar dekat mana? Pangkal lidah. So kita kena bunyikan qa qa qa. So dia bukan kok kok kok. Kalau kok 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 itu kaf. So dia kena ke belakang sedikit. Qa qa qa. Sebut. Jom kita bariskan dia dengan baris hadapan sebelumnya dan kita matikan huruf qaf. Aqa, iqa, uqa. So tempat keluar dia di belakang. Aqa, iqa, uqa. Sifat dia tebal ke nipis? Tebal. Sampai bila-bila kita tak baca dia qaf, kita baca dia qaf. Dan huruf qaf kita kata dia keluar dekat pangkal lidah, makna kata tidaklah melibatkan bibir. Jadi janganlah kita muncung qaf, salah. Sama jugalah kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq. So dia tak berhajat kepada falaq qa. Boleh? Jadi settle huruf qaf. Kita ke depan sedikit daripada pangkal lidah, maka keluarlah huruf kaf. Cuba bunyikan ak, ik, uk. Dia masih berada pada kawasan pangkal lidah tapi dia terkehadapan sedikit. Dia bukan pada pangkal yang betul-betul. Yang betul-betul huruf qaf. So kita kedepankan sikit, maka keluar angin hamas. Ak, ik, uk. So dia berbezalah dengan aqa, iqa, uqa. Nampak tak? Baik, kemudian kita pergi kepada huruf lam. Cuba sebut. Lam ni keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar lelangit, atas bahagian paling depan. Bukan langgar gigi, langgar dekat lelangit. Cuba sebut al, il, ul. Jadi kita boleh rasa lidah kita langgar lelangit paling hadapan. Jadi itu tempat keluar lam.
Kemudian mim. Mim keluar dekat dua bibir. Kita kena rapatkan bibir. Mim. Kemudian nun pun sama keluar dekat bibir, cuma kita kena mun. Nun. Begitu juga waw. Ha keluar dekat mana? Ha keluar dekat tekak bahagian paling bawah. Ha. Kalau naik atas tengah-tengah keluar huruf ha. Ha juga. Cuma ha itu dipanggil ha. Ha pedas. Ha. Bezakan jom. Ah. Ih. Bawah pula. Ah. Ih. So tempat keluar dia dekat bawah yang ha simpul ni. Jadi bila kita sebut nama Allah, Bismillahi. Sebut. So kita tak baca lah Bismillahi. Sama juga bila kita azan. Ashhadu. Dia bukan ha. Ha tu keluar dekat tengah, tekak. So dia kena keluar dekat bawah. Ashhadu an la ilaha illallah. So dia tak Allah. Dia tak keluar macam tu. Pasal dia bukan mati dengan ha pedas, dia mati dengan ha sim. Selesai. Kemudian hamzah tempat keluar sama macam ha tadi, dekat bawah tekak. Cuba bunyikan a, i, u. So jangan naik ke atas. A, i, u. Salah. So dia dekat bawah. A, i, u. Cuba sebut. A, i, u. Itu tempat keluarnya. Bawah tekak. Yang terakhir huruf ya. Jadi ya ini keluar dekat tengah-tengah lidah, langgar langit atas. Sifat dia tebal ke nipis? Nipis. Ya. Iyyaka. So kita tak baca lah tebal. Iyo. Tak boleh, lembut. Iyyaka. Baik, selesai. Jom kita pergi kepada iqra' kita yang sepatutnya kita sambung malam hari ini pada muka surat berapa? 6. Baik, jadi kita sampai pada huruf yang berikutnya iaitu huruf kha. Betul? Betul tak? Jaha kha. Bukan? Bukan muka surat 6. 4. Jaha. Betul. Jaha kha ke jaha? 6. Dah ada orang tanda dah. 6 hari ni. Jadi kita sebut jaha kha lah. Syahir siap tengok rakaman lagi. Itu mutawatir betul lah tu. Ahlan wa marhaban. Baik, jadi kita pergi kepada huruf yang ketujuh malam hari ini iaitu huruf kha. Jom sebut sama-sama. Jaha kha. Jadi ingat balik jim keluar dekat mana Hijazi? Jim keluar dekat aj. Kat mana tu? Tengah-tengah lidah. Langgar langit atas. Sifat dia tebal ke nipis? So bukan jo. Jangan muncung jo. Tak nak, kita nak ja. Ha tadi kita dah sebut dekat tengah tekak. Kha keluar dekat atas. Tekak. Batang tekak paling atas. Jaha kha. Jaha kha. Bawah dia pula. Ha kha. 3 huruf ni bermain dengan batang tekak. Ha keluar dekat tengah. Hamzah keluar dekat bawah. Kha dekat atas balik. Ha kha. Ja kha. Jadi kha pun tidak melibatkan bibir, maka jangan ja kho. Tak nak macam tu. Ja kha. Sa kha. Khotaja. Huruf ta keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang. Gigi atas ke bawah? Atas. Khota. Sebut. Rasa. Khotaja. Ba'akho. Ba tadi keluar dekat mana? Bibir. Sifat dia tebal ke nipis? Nipis. Ba'akho. Tahasa. Huruf sa macam mana nak sebut? Gigit lidah. Sa gigit lidah. Ja'aha. Bahasa. Ta'akha. Jahasa. Akhakha.
Jahakha. Abatasa jahakha. So jangan ha-kho tak nak. Ha-kho. Jadi tidak melibatkan bibir, jangan pergi muncung. Baik, ramai-ramai baca daripada atas. Jahakha. 1, 2, 3. Jahakha. Ha-akha. Ja'akha. Tha'akha. Khataja. Ba'akha. Tahasa. Bismillah. Barakallahu fikum. Alif sampai kha ada 7 huruf yang kita dah baca bermula pada minggu-minggu yang lalu sampailah malam hari ini. Makanya jangan pandang rendah. Walaupun 7 huruf, kalau kita dapat simpan dalam memori kita dah cukup baik dah. Nanti once kita baca Quran, kita dah tahu dah. Ba keluar dekat mana, ta keluar dekat mana, sa kena gigit lidah, ja keluar tengah lidah, dan itu lebih membantu bacaan Quran kita. Jadi jangan terkejar-kejar nak cepat khatam. Baik, pergi pada muka surat 7. Sebut da. Huruf yang ke-8. Da. Huruf dal macam huruf ta. Beza dia, ta itu nipis, dal ini sederhana. Jadi kita sebut da. Jangan langgar langit, nanti jadi da. Sudah. Bukan sudah. Dia sudah. Dada. Sama lah dekat sini. Da. Khadada. Hadakha. Hadata. So boleh rasa tak ta dengan da, tempat dia sama keluar. Dia langgar belakang gigi. Cuma dal dia sederhana. Huruf ta dia nipis. Sekali lagi. Hadata. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakha. Habada. Jadaja. Hajata. Khadada. Abata sajaha khada. So, sama juga da. Yang itulah tempat-tempat yang kita nak kena simpan dalam memori. Nanti jangan sebut da. Itu da Melayu kan. So kita da. Dia macam mengada-ngada. Kan? Baik, ramai-ramai tolong. Da sampai habis. 1, 2, 3. Da. Khadada. Jahada. Abata sajaha khada. Baru muka surat 7 pun dah ada tergelincir. Tak, ini maksudnya tak mustahil lah bila dia dah bergabung menjadi kalimah. Lagilah kita akan tergelincir. Tambah-tambah sekarang ni semuanya baris atas. Patutnya tak berlakulah kesalahan. Nanti kalau dia dah bergabung menjadi kalimah, akan ada baris bawah, akan ada baris depan, akan ada tanwin. Lagilah kita akan senang tergelincir. Jadi jangan pandang rendah dekat Iqra ini. Baik, tutup kita punya buku Iqra. Cukuplah 2 muka. Yang penting kita dapat 8 huruf punya makhraj dengan sifat. Huruf dal tebal ke nipis? Dia sederhana. Yalah, nipis lah. Okey lah tu. Cuma beza dia dengan ta. Ta lagi nipis. Dal sederhana. Baik. Jadi huruf ha tadi kita dah bahas. Keluar dekat tengah-tengah. Tekak. Huruf ba keluar dekat mana, Abang Farid? Ba. Bibir. Dan sifat dia nipis. So tak bolehlah baca bo. Salah. So dia kena baca ba. Ta. Sa. Sampailah yang kita baca malam ni. Da. So dia macam mengada-ngada. Baik, jom sambung kita punya pembacaan malam hari ini sampai pada muka surat 79 kan? Betul? Ayat yang ke-12.
Atas sekali. Masih lagi berkenaan dengan hukum faraid pembahagian harta. Baik, jadi insya-Allah sebagaimana biasa pesanan kita, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن Oh, yang ni sedikit susah. Satunya kaf itu keluar hamas, kemudian lidah kita nak kena pergi langgar lelangit bahagian sedikit ke belakang. Bukan depan sekali, nanti jadi lam, so di belakang sikit. Tarak en. Itu cara dia. Tarak en. Tapi tak boleh baca macam tu. So kita kena pantas. Tarakn. Tarakn. Boleh. Falakumur rubu'u mimma tarakn. Sebut. So, kalian kena rasa angin kaf. Jangan bariskan kaf. Nanti jadi taroken. Kita bukan nak taroken. Kita nak tarakn. Tarakn. Boleh? So, siapa nak play safe, baris jalan terus lah. Kan? Tapi siapa nak wakaf, dia berhentilah macam tu. Faham tak? Sebab dekat sini pun jim. Jim tu maksud dia apa? Wakaf. Jaiz. Jaiz ni boleh berhenti, boleh sambung. Kan? So siapa yang rasa, uish, aku tak berani nak berhenti dekat tarakn. So dia kena berhenti, dia sambunglah. Tarakna min ba'di. Boleh? Sambung. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم Baik, kita rasa setiap orang baca 5 baris ni lah. Walaupun 5 baris, tapi nampaknya ada berbelit-belit sedikit. Kan? Semoga bacaan kita betul. Depan pula, silakan. Fadal. Audain. Barakallahu fiikum. Bagus, Masya Allah. Ada peningkatan bacaan. Untuk anak-anak kecil ni, kita jangan tekan sangat hukum tajwid. Bagi dia minat baca dahulu. Dia kenal huruf tu pun sebenarnya dah besar rahmat dah. Jadi bila dia meningkat pembacaan dia, barulah kita tekan sikit, kat sini kena dengung, kat sini tak payah dengung. Tapi buat masa ni kalau usia-usia macam ni, bagi dia minat nak baca je dulu. Kan? Jadi kena ada teknik menawan hati. Kan? Jangan terus berat-beratkan orang. Sebab itu ada satu hadis Aisyah kata, Abu Bakar sebut nazzilun nas manazilahum, ataupun hadis Nabi sebut, setiap kali engkau berbicara dengan seseorang, berbicaralah ikut kadar mereka. Kita nak sembang dengan budak-budak, tak boleh nak sembang bahagian besar-besar. Nak cerita pasal fizik, nak cerita pasal apa, dia tak faham pun. Sama juga, kalau cerita dengan orang-orang yang berusia, tak boleh nak sembang pasal 1+1=2. Pasal dia lebih tahu daripada kita. So, kena bersembang ikut pada kemampuan masing-masing. Jadi kalau anak-anak macam tadi, dia baca, so kita layankan sahaja. Kalau dah bertukar huruf, baru kita baiki. Tapi kalau setakat tak dengung, tak qalqalah, okey je.
Yang penting dia minat nak baca. Barakallahu fiik. Baik, insya-Allah saya baca 5 ayat ini, 5 baris ini, kemudian kita pun tadabbur isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Baik, kalaulah pada pertemuan yang sudah pada ayat yang ke-11 kita telah berbicara tentang hukum faraid berkenaan kalau mak ayah mati anak ataupun anak mati mak ayah. Jadinya pada ayat yang ke-12 ni pula Allah Ta'ala nak cerita tentang kalau mati pasangan. Suami ataupun isteri yang wafat. So pembahagian harta tu lagu mana? Sebab itu Islam ni sempurna dan juga solid. Tak ada dakwa-dakwi. Jadi dapat berapa, dia dapat berapa. Semua dah ada dalam manual book ni. Selama mana ikut manual book ni, buku panduan ini, selamat dunia akhirat. Tidak akan ada pergaduhan. Tidak akan ada perpecahan. Kecuali pada mereka yang tamak dan juga tamak lah. Tak nak ikut perintah Allah Ta'ala. Maka dia macam-macam perangai dia nak buat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bahagianmu suami-suami adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi kalau isteri kita ada harta kan, dia wafat, kita tak ada anak kan, makanya 1/2 tu akan dapat pada kita sebagai suami. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakn. Kalau dia wafat dalam keadaan kita ada anak ataupun si isteri ni melahirkan anak kita, falakumur rubu', kita cuma dapat 1/4. Hak lain bedak-bedak lain lah. Nampak tak? Cuma nak bagi tahu hak suami dia layak cuma dapat 1/4. Kalau isteri wafat tak ada anak, dia cuma dapat bukan cuma, dia dapat 1/2. Ada anak 1/4. Min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Sama juga macam isu sebelum ini, makna kata lepas diselesaikan wasiat si isteri, dibayar semua hutang piutang si isteri, ada jumlah khas 1/4 tu dapat kat kita. 1/2 tu dapat dekat kita selaku suami. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para isteri pula memperoleh 1/4. Kalau kita pula mati, dia dapat 1/4 mimma taraktum, daripada apa yang kita tinggalkan, illam yakul lakum walad, kalau kita ni pula tak meninggalkan anak. So sepanjang kita kahwin tu dengan si dia tak ada anak, kemudian suami ni wafat, maka harta kita ni isteri dapat 1/4. Cerita hibah lain lah. Kalau isteri tu suami tu dah buat hibah ke, banyak harta ni bagi banyak ni, okey lah. Tapi kalau kata ikut faraid, perempuan tu cuma dapat 1/4. Tak boleh dia nak kata, ni laki aku masak untuk dia, aku tidur dengan dia, aku gosok baju dia, aku nak dapat lebih lah. Boleh. Pasal dia wafat, kita masih ada kemampuan ataupun potensi nak dapat laki baru. Faham tak? Jadi laki baru ni pula akan tanggung kita selaku isteri dia. Sebab tu tugas jadi laki ni susah. Nak kena tanggung perempuan. Dan juga anak-anak dia. Masing-masing kena toleransi, masing-masing kena buat baik dengan pasangan. Kalau kita ikut hukum hakam Allah ni, sebenarnya cukup ke tak cukup? Cukup. Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa sahaja bertakwa kepada Allah, ikut apa aku suruh, tinggal apa aku larang, aku akan tunjukkan jalan keluar. Kadang-kadang kita kusut dekat satu part, Allah buka 3-4 jawapan untuk kekusutan yang satu tu. Tak kata tak cukup duit. Kadang-kadang Allah bukan setakat bagi duit kat kita. Allah siap bagi kita kawan-kawan baru yang soleh-soleh, jiran-jiran yang baik-baik, dikelilingi oleh orang-orang yang rajin beribadah. Ini semua nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita cuma nampak, oh Allah bagi duit dekat aku. Padahal banyak Allah Ta'ala reply. Allah kata, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la
yahtasib. Allah kata aku akan bagi rezeki kepada engkau dari sumber yang kau tak sangka-sangka. Jadi patah balik kepada ayat ini, buat je apa Allah Ta'ala suruh. Sebab melaksanakan apa yang Allah perintahkan adalah sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Allah mesti akan ganti balik. Wa may yuqridullaha, apa ayat muka surat 39 bawah sekali tu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa sanggup bagi pinjam kepada Allah, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, Allah akan ganti balik dengan at'af, gandaan-gandaan yang sangat banyak. Jadi ikut saja, jangan banyak songeh, jangan banyak dakwa-dakwi. Kenapa dapat sikit, laki aku ni bla 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 bla, tak boleh. Allah dah letak ni dah cukup comel dah. Fa in kana lakum walad, kalaulah kita mati dalam posisi kita meninggalkan anak, ada anak, falahun nathumun, maka isteri tadi akan dapat 1/8 mimma taraktum, daripada apa yang kau tinggalkan, daripada apa yang kau tinggalkan setelah engkau wafat. Jadi kalau kita ada harta beberapa 100,000 ke 10,000 ke, 1/8 akan dapat pada sang isteri kalau kita memiliki anak. Kalau tak, dia dapat 1/4. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak pandai nak syarah lebih-lebih lagi. Saya hanya sekadar berkongsi apa ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Untuk penjelasan lanjut, kita memang kena belajar bab faraid itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Pada minggu hadapan kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.